Jom belajar bahasa Melayu bersama Cikgu Sahaila. Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini kita bersama dengan Cikgu bagi mata pelajaran bahasa Melayu untuk siri yang kedua. Ya, minggu lepas kita dah belajar macam mana nak bina pendahuluan. Ingat tak kerangka yang cikgu dah bagi minggu lepas? Teknik membina pendahuluan. Okey, hari ini cikgu nak teruskan sambungan minggu lepas. Kalau minggu lepas kita dah belajar pembinaan pendahuluan. Minggu ini kita belajar macam mana nak kupas isi pertama. Sebelum tu jom kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkanlah urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tutur kataku. Amin ya rabbal alamin. Okey, cikgu nak tunjukkan kembali soalan PT3 minggu lepas. Tajuk membaca jambatan ilmu. Seperti mana yang kamu lihat minggu lepas dan pada minggu ini, soalan ini telah memberikan 5 isi bagi memudahkan kamu membina karangan nanti. Antara isinya, mengisi masa dengan aktiviti berfaedah, menambah pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran membaca dan tata bahasa. Keempat, dapat berkomunikasi dengan baik. Dan yang terakhir, senaman minda. Pada minggu ini, cikgu ingin mengupas isi yang pertama, iaitu mengisi masa dengan aktiviti berfaedah. Minggu lepas kita telah selesai membuat pendahuluan. Minggu ini kita nak kupas perenggan kedua, yang mana kita akan mengolah isi yang pertama, mengisi masa dengan aktiviti berfaedah. Kembali kita mengingati apakah tajuk soalan ini. Membaca jambatan ilmu merupakan slogan yang dikaitkan dengan amalan membaca. Huraikan kebaikan-kebaikan amalan membaca. Kita teruskan. Isi yang pertama ialah mengisi masa dengan aktiviti berfaedah. Ini antara kebaikan-kebaikan amalan membaca. Jom kita belajar macam mana nak kupas isi pertama ini. Ini adalah paparan pendahuluan seperti mana yang kita belajar minggu lepas. Yang wajib kita hafal dan cikgu tekankan kepada kamu supaya menghafal color hitam. Yang hijau adalah idea kita, manakala yang merah adalah kopi daripada tajuk. Ini antara kebaikan amalan membaca seperti mana yang terdapat dalam soalan. Hari ini cikgu ingin menghuraikan isi pertama, kebaikan amalan membaca, iaitu dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Soalan telah memberikan 5 isi di sini. Tapi pada hari ini kita akan menghuraikan isi pertama. Seperti mana yang diterangkan pada minggu lepas, dalam pembinaan karangan mesti ada perkara ini, iaitu yang pertama pendahuluan. Pengenalan kepada isu tajuk soalan. Seperti mana yang cikgu sebutkan, pendahuluan ini adalah kepala, manakala isi pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah anggota, tangan, badan, manakala kesimpulan adalah kaki. Isi pertama mesti merangkumi huraian yang mengandungi mengapa, bagaimana, kesan, diikuti contoh, kesimpulan kecil dan peribahasa. Jadi,
untuk mendapatkan hasil karangan yang menarik, kamu perlu mahir penggunaan penanda wacana. Jom belajar seketika bagaimana kita nak menggunakan penanda wacana yang menarik dalam sesebuah karangan. Penanda wacana untuk ayat pertama setiap perenggan. Disenaraikan betapa banyaknya penanda wacana untuk ayat pertama. Namun di sini cikgu telah meng-highlightkan dengan warna merah agar kita tidak terlalu banyak untuk menghafal. Pilih yang mana ayat yang kamu selesa untuk pembinaan karangan dan kamu tuliskan serta hafal ayat tersebut. Pada pandangan saya, jadi idea kamu yang pertama boleh dinyatakan di situ. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa isu, jadi kamu boleh paparkan isu berkaitan dengan amalan membaca ataupun kita kaitkan kebaikan-kebaikan amalan baca. Ialah pendapat saya yang pertama ialah sebagaimana kita ketahui, ya, ayat ni sangat sedap. Bila cikgu baca pun cikgu rasa ayat ni wow, sedap ya. Sejak kebelakangan ini umum mengetahui bahawa manakala yang sesuai adalah dalam hal ini. Dengan berbuat demikian, disebabkan hal itu, kamu boleh menyalin banyak keseluruhannya ini. Tapi kamu betul-betul kena kuasai beberapa yang boleh kamu hafal dan kamu gunakan dalam pembinaan isi karangan. Hal ini berlaku disebabkan ini secara tidak langsung akan jadi kita hendaklah kita sering membaca di dada-dada akbar. Namun sejak kebelakangan ini, walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini, ayat ini memang penyedap dalam sesebuah karangan. Sebab itu kekuatan karangan salah satunya adalah penggunaan penanda wacana yang menarik dan sesuai bagaimana kita nak mengembangkan isi-isi. Di sini, cikgu telah sertakan rangka untuk menghasilkan isi karangan yang pertama. Setelah kita menghasilkan pendahuluan, ini adalah perenggan yang kedua, kupasan isi pertama yang merangkumi mengapa, bagaimana, kesan, contoh, peribahasa dan kesimpulan kecil. Okey, cikgu bacakan rangka karangan yang perlu kamu hafal. Bagi menjawab persoalan yang telah dinyatakan di atas, pendapat saya yang pertama mengenai berbalik kepada kehendak soalan kita, iaitu kebaikan-kebaikan amalan membaca ialah isi pertama ini telah diberikan. Hal ini demikian kerana kita perlu menjawab mengapa kita menyatakan isi pertama. Sebenarnya penanda wacana yang telah diberikan ini saling berkaitan dengan isi pertama. Malahan, secara tidak langsung, kenapa cikgu letakkan berwarna hijau? Sebenarnya, warna hijau ini jika kamu tidak ada idea untuk menghurai dengan lebih lanjut, tidak perlu menulis, malahan secara tidak langsung. Cukup sekadar mengapa sebagai contoh, kesan, bab peribahasa dan kesimpulan kecil. Andai kamu tiada idea untuk bagaimanapun, tidak mengapa. Tapi, jika kamu ada idea, alangkah lebih baik. Rangka yang diberikan ini wajib dihafal. Pun hafalah kerangka ini sangat mudah. Pendapat saya yang pertama mengenai
kebaikan amalan membaca ialah isi pertama yang telah diberikan tadi, masukkan di sini. Hal ini demikian kerana apa kita menyatakan isi pertama tadi? Sebagai contoh berkaitan dengan mengapa. Kesan daripada contoh tadi, apa yang kita dapat? Bak peribahasa sesuai dengan kesan ataupun contoh. Jelaslah bahawa kesimpulan kecil ini berkaitan dengan isi pertama. Mudah kan? Seronok belajar karangan sebenarnya bila kita dah tahu macam mana nak hurai isi karangan. Macam mana nak tulis? Tengok balik soalan dan isi pertama. Soalan kita, membaca jambatan ilmu, merupakan slogan yang dikaitkan dengan amalan baca. Huraikan kebaikan amalan membaca. Isi yang cikgu pilih pada hari ini, yang cikgu ambil daripada soalan adalah dapat mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Ini antara kebaikan amalan membaca. Jom faham, teliti kerangka yang telah diisi dengan isi menggunakan idea kamu. Sepatutnya menggunakan idea kamu. Ini antara ayat yang mudah cikgu gunakan. Warna merah adalah copy paste daripada tajuk. Warna hijau, idea kamu. Manakala warna biru dan coklat, jika kamu ada idea lebih, boleh tulis sebegini. Jika tak ada idea, tak tulis pun tak apa. Asalkan yang hijau itu mesti kamu kena keluarkan idea kamu. Bagi menjawab, cikgu bacakan ya. Isi pertama, rangka karangan beserta isi dan kupasannya. Bagi menjawab persoalan yang telah dinyatakan di atas, pendapat saya yang pertama mengenai kebaikan amalan membaca. Ini copy paste daripada tajuk tadi. Soalan yang cikgu paparkan tadi ialah seorang dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Kenapa seorang itu berwarna hijau sedangkan dapat mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah berwarna merah? Merah ini cikgu copy paste daripada soalan tadi, daripada isi yang telah diberikan dalam soalan tadi. Seorang perlu ditambah sebagai subjek. Jika tidak, ayat ini nampak macam tergantung. Ialah dapat tergantung. Bila kita letakkan seseorang dapat mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah, ayat itu sempurna kerana ada subjek dan predikatnya. Hal ini demikian mengapa kita kata dapat mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Ia saling berkaitan. Masa lapang yang ada dapat dimanfaatkan dengan aktiviti berfaedah, dengan membaca buku, daripada seseorang menghabiskan masa dengan aktiviti bermain video dan melepak. Malahan, ibu bapa boleh bersama membaca bersama anak-anak. Secara tidak langsung, amalan ini menjadi rutin ketika masa lapang. Warna biru dan coklat jika ada idea lebih untuk menghuraikan lagi isu mengapa tadi. Sebagai contoh, pada musim cuti sekolah, pelajar boleh mengunjungi perpustakaan awam untuk membaca buku. Ini contoh. Dan ayat berwarna hijau ini adalah idea kamu. Idea ini sangat mudah sebenarnya. Dan memang boleh kamu nyatakan. Amalan ini perlu mendapat dorongan dan sokongan daripada ibu bapa. Yang ini idea lebih. Hal ini sangat penting untuk seseorang merancang pengisian masa dengan aktiviti berfaedah. Kesannya, seseorang dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengetahui pelbagai isu semasa di dalam dan di luar negara.
Bab peribahasa. Jika tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Peribahasa mestilah sesuai dengan ayat di atas yang telah kita nyatakan. Jelaslah bahawa seseorang dapat mengisi masa lapang dengan perkara berfaedah merupakan kebaikan amalan membaca. Kesimpulan kecil ini berwarna merah disebabkan cikgu mengambil hampir sama dengan isi yang pertama. Kesimpulan kecil adalah kita simpulkan isi yang kita nyatakan yang berwarna merah di atas. Kebaikan amalan membaca ialah dapat mengisi masa lapang dengan perkara-perkara berfaedah. Bila kita simpulkan simpulan kecil, seseorang dapat mengisi masa lapang dengan perkara berfaedah merupakan kebaikan amalan membaca. Sangat mudah kan nak buat kesimpulan kecil? Senangnya nak buat karangan. Yang ini patah kata dia ada 100 lebih. Wow, banyaknya. Hari itu pendahuluan dah berapa patah kata? Yang ini isi pertama dah berapa patah kata? Macam karangan SPM pula ya. Paling tak boleh fikir pun, ni cakap perak dah ni. Karangan yang mampu anda hasilkan ialah, pada pendapat saya yang pertama mengenai kebaikan membaca ialah, hal ini demikian kerana sebagai contoh kesannya bab peribahasa jelaslah bahawa mudah kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni boleh je kamu hafal ya. Ini yang 6 tadi paling ringkas. Bila kita dah hasilkan sebuah karangan, tengok tu berapa patah kata? 88 patah kata. Wow, banyaknya patah kata. Jadi tak mustahil kamu boleh menghasilkan sebuah karangan macam ni. Setakat 350 patah kata itu kacang je kan? Selamat menulis, selamat membaca dan selamat menghafal. Jangan lupa hafal rangka kerangan yang cikgu bagi. Membaca budaya kita. Bye, selamat belajar dan memahami apa yang pelajari. Jangan lupa salin ya dalam buku karangan. Nanti kita akan sambung lagi untuk isi yang ketiga. Bye.